Okey, Assalamualaikum dan juga selamat malam kepada semua penonton-penonton kita, trader-trader di luar sana, tak kira yang baru yang lama, yang sentiasa memberikan perhatian kepada segmen-segmen yang kami bawakan khas untuk anda semua. Jangan lupa kalau ketinggalan boleh terus ke channel YouTube kita CTC FM. Dekat situ boleh pilih lah segmen apa saja telah disusun khas oleh Boboy kita. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, hari ni 2020. Okey. 7 Julai 2020, kita masuk ke episod yang ke-146. Masya-Allah, punyalah banyak. Okey, baik, saya suka nak menyapa rakan-rakan kita yang daripada awal, daripada Sumatera, tak silap saya. Severia Sani, selamat malam Cik Gulan dan juga DJ Pasu. Salam bahagia selalu. Thank you, terima kasih. Wila Super, wah, belum lagi dah buat pertanyaan ya. Thank you Wila. BB dan MA50 jika bertemu atau bersilang, contoh MA50 dan juga BB di bawah, adakah candle akan naik atau turun? Baik, itu nanti cikgu akan InsyaAllah boleh. Kai Muhammad, apa pandangan cikgu untuk pair AU AU Audi dengan Audi? Aum. Okey. Ni rakan kita ni ya, Syukri Tiga. Assalamualaikum DJ Paksu, Boboy dan Cikgu Aslan, semoga sihat selalu. Amin. Doakanlah yang terbaik untuk kami. Kami pun doakan yang terbaik untuk anda semua. Okey, Warren Harmawan, lai siapa nak jual pantun dengan cikgu? Betul? Siapa nak jual pantun boleh, tak ada masalah. Saya baca je. Jawab. Tak boleh live. Okey, daripada Nurizan Ramli, Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga DJ Paksu. Moga hari ini lebih baik daripada semalam. Amin. Bukan Paksu dengan cikgu je, anda semua. Kanim Ismail, saya terkena selalu bila ada MSU keluar. Sepatutnya nampak macam arah nak beralih, tapi dia meneruskan perjalanannya. Tolong terangkan bagaimana nak memastikan bahawa arah itu akan terus halanya ataupun akan berpatah balik. Dia selalu guna H1. Saya suka saya suka soalan-soalan macam ni. Bagus. Okey, Muhammad Arif Mak Yunus, Assalamualaikum cikgu. Baik, ni pendengar setia kita, penonton setia kita ni, Acik Wanaida ya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum cikgu dan juga Pak Su. Gasim, ni daripada seberang juga ni ya. Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga Pak Su, semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Raiza Izwan, salam semua, semoga profit hendaknya. Amin. Saya doakan juga kepada anda. And kepada M Nizat Pawan, salam cikgu, love and life from Terengganu. Full time trader tu. Full time trader. You Yeah. Oh, Nizab ni Yes. Oh, dia geng-geng dengan cucu Pokleh ni. Betul. Yeah. Okey. Nur Azmi Nurullah, salam. Ni pun selalu sangat. Salam Cikgu Aslan dan juga DJ Paksu tersayang. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Saya juga menyayangi anda semua selaku sahabat rakan silaturahim. Okey, setakat ni itu dulu. Kalau saya layan nanti satgi asyik baca je. Ni bukan blento ini segmen kita berkongsi idea, berkongsi ilmu, berkongsi tip, nasihat untuk menjadi seorang trader yang konsisten. So cikgu, hari ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Family dulu saya nak tanya, okey? Alhamdulillah sihat. Orang baru makin comel kan. Makin asak, ya Allah. Anak jantan biasalah. Jerit aja. Aduh, tapi tahan dia lah. Ini dalam pusingan yang ke-6. Wow. Anak yang ke-6. Pusingan yang ke-6. Tapi dapat balik sentuhan-sentuhan lama dapat balik. Dapat balik. Tapi dia punya mengah tak sama lah. Dulu umur. Ayolah. Patut usia. Tapi alhamdulillah, dalam usia yang macam ni, Alhamdulillah. Kan, Allah bagi lagi peluang, ya Allah. Yang penting happy. Happy. Itu dia, bahagia, happy selalu. Okey, kita akan mulakan cikgu. Tadi ada satu soalan yang sangat menarik. Tapi apa-apa pun saya serahkan dulu untuk pembukaan kita. Episod yang ke-146 ni cikgu. Subhanallah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua di luar? Pak Su, Boboy. Kita malam ni macam biasa tuan-tuan, kita bertiga lah. Biasa tuan-tuan, saya kalau buat
webinar Zoom sorang-sorang, dia semangat dia macam. Tapi kali ni tuan-tuan, malam ni bertiga semangat saya sedap. Itulah sebab saya tengok ada live orang kat kat depan mata kan. Biasa saya buat Zoom tuan-tuan, walaupun ramai kat 100 orang, tapi cakap seorang-seorang ni macam apa ni? Dia tak best. Betul. Memang feel lepas Zoom memang berbeza. So terima kasih semua, dan terima kasih sangat pada soalan-soalan yang diberikan. Tuan-tuan, soalan tuan-tuan berikan tu memberi saya sedikit pump. Ada benda yang saya perlu jawab. Betul. Ada benda yang perlu saya ceritakan. Sebab tuan-tuan, ilmu ni kita kena cerita sampai bila? Sampai kita masuk kubur lah. Jadi macam biasalah pantunnya. Aceh. Baik, saya suka. Dari ibu bapa bermulanya kita. Baik. Kasih sayang di dunia membawa ke syurga. Market bergerak seperti jangkaan gembira tak terkata. Jika sebaliknya, teruskan usaha kerana ilmu itu sangat berharga. Wow. Okey, ibu bapa juga penting, yes. Ilmu juga penting. Yes, kat situ kan. Okey, baik, saya suka kalau ada yang nak jawab dekat komen silakan. Kalau berani sila. Sebab kenapa saya kata ibu bapa tuan-tuan? Sebab itu adab. Tuan-tuan, ilmu dan adab dia datang sekali. Dia kena datang sekali. Dia kalau tuan-tuan ada ilmu tapi tak ada adab, dia jadi macam apa? Boleh jadi syaitan. Ilmu tinggi tapi tak ada adab. Ilmu dia dibuang. Tak hormat orang. Tapi kalau kita ada adab, orang suka pada kita, insya-Allah ilmu tu dia datang sedikit demi sedikit. Dua-dua tu kena ada. Okey. Jaga adab semua. InsyaAllah. Adab untuk trade pun dia kena juga tau. Jangan main belasah je. Okey. Alhamdulillah dah minggu episod juga 146 banyak tuan-tuan. Dah lebih 3 tahun. Saya kadang-kadang pun saya scroll saya tengok balik video-video saya terdahulu kan. Kelakar juga kan. Kelakar kata kelakar maksud. Kalau saya pula saya semak balik kan. Apa yang saya dapati adalah kita sentiasa dapat ulang kaji. Betul. Dapat sentiasa ulang kaji. Cuma cara penyampaian tu agak lebih moden, lebih mudah lah. Kalau dulu dia agak berbunga-bunga, dan sekarang ni lebih tepat, sharp. Yang tu kita nak. Sebab kefahaman je lah. Macam saya bercakap dulu pada mungkin 100 yang pertama, cerita saya, fokus saya memang berbeza dengan apa yang sekarang ni. Jadi saya tengok betul-betul okey, aku dah berubah. So nampaklah perubahan tu dari segi apa yang saya nak kongsikan. Okey tuan-tuan, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan kita tengok minggu ni, biasanya saya akan mula bercerita panjang, ataupun ada idea nak diceritakan, terutama dalam saya punya support group. Okey, sebelum saya terlupa, saya tuan-tuan kalau dah bercerita memang terlupa langsung. InsyaAllah Sabtu ni Julai 11 hari Sabtu ni 10 pagi hingga 4 petang, InsyaAllah saya akan adakan kelas. Wow. Saya kelas. So siapa saya boleh dapat confirmation 11 pagi 11 pagi. Baik. 10 pagi hingga pukul 4 petang. Tuan-tuan, siapa yang berminat, fee RM300, makan disediakan. Tuan-tuan dengarlah saya punya cerita, apa yang saya ceritakan, kemudian masuk dalam grup, dan insya-Allah ada sedikit perkongsian kat situ. Berterusan tuan-tuan. Benda ni berterusan. Dan satu benda pasal bila saya dah berada dalam support group, saya memang tak dapat nak ceritakan sepenuhnya. Tuan-tuan, maklum kan, bila kita bercerita depan orang, kita boleh draw dekat whiteboard. Oh, sedap. Dia punya jelas lah. Dia punya idea tuan-tuan datang, pergi kat jari, tulis, dia macam puas. Betul. Nak sampai. Tapi bila kita menggunakan ilmu, kita menggunakan media yang sekarang ni, boleh cerita tapi dia tak sampai apa yang kita nak. Terutama tuan-tuan dari segi respons. Kita nak tengok respon orang yang saya perlukan respon, dan kita dapat respon. Sebab kebanyakan yang belajar trader dia, kebanyakan dia orang akan senyap. Almaklum bila senyap, saya akan berteka-teki. Kau faham ke tak ni? Faham ke tak faham kan? Tapi dalam bila pukul rata je lah. Bila berdepan, saya boleh datang tanya. Macam faham tak? Okey, siapa yang berminat boleh PM saya lah kan. 300 makan disediakan. Subjek saya multi time frame. Bagaimana kita membaca market secara detail. Sebab 1 jam tuan-tuan tak lama pun. Detail, step by step, multi time frame dan juga multi pair correlation. Multi time frame dan pair correlation. Bermaksud, contoh malam ni tuan-tuan nampak UCAT terbang, dah tahu dah apa
apa nak sell. Juket terbang Juket terbang malam ni, tuan-tuan dah tahu dah apa nak sell. Bukan apa nak buy, sebab ilmu pair correlation. Okey. Baik. Terus kita terus kepada apa yang kita nak kisahkan, apa yang kita nak discusskan malam ni. First, terima kasih pada soalan tuan tadi. Saya rasa malam ni sebab saya tadi petang saya duk terfikir apa benda nak cerita dan saya rasa saya post dekat saya punya channel lepas tu, Nastro FX, tuan-tuan boleh nampak di depan sekarang ni. Dan saya just macam biasa, saya tanyakan untuk slot anda tanya, saya jawab malam ni, slot bicara teknikal ni. Saya letakkan currency AUD, currency NZD, currency Euro, currency GBP, Canada dan JPY. 1, 2, 3, 6. Tuan-tuan, daripada 6 ni, ngam-ngam sekarang ada 400 vote. Macam pergi mengundi pula. 400 vote, okay. Tuan-tuan. Lepas tu, daripada 400 ni, 38% atau 152, dia kata, aku nak GBP. Jadi, majority nak GBP, diikuti dengan JPY, dan yang paling kurang Canada. Itu yang tadi saya sebut tadi. Okey. So, disebabkan saya pun dah tengok ramai jawab 400, saya pun bersemangat nak tengok, dan saya tahu lepas tu bagi yang peminat GBP ni, biasa sangat soalan saya terima adalah dua pair GBP. GJ, GU. Tak GJ, GU, tak GU, GJ. Tu je pusing-pusing tu. GBP yang lain sangat minimum, sangat kurang. Sebab apa? Sebab pergerakan dua pair ni lepas tu dia rancak. Macam malam ni dia terbang, dia rancak. Jadi kita lepas tu, kita ni kebanyakan kita adalah trader, termasuk saya trader retail, yang mana kita bukan entry hari ni simpan sampai tahun depan. Tak ada. Itu kalau institusi yang ada lain. Pegang beratus juta, mungkin berbilion, dia pegang macam itulah, dia pegang monthly, weekly. Kita monthly baca, tapi bukan untuk nak gunakan sebagai entry, cuma nak tengok trend je lah. Dia orang menggunakan monthly, weekly untuk entry. Tapi kita lepas tu, kita ni trader, kebanyakan kita berada, modal semua berada di bawah 4 angka, bawah 1000 lah. Ratus-ratus atau bawah 100. Tu roughly yang biasa saya nampak. Jadi kebiasaan kita cuba mencari entry harian, mencari dengan bilangan pip yang minimum mungkin 10 pip, 20 pip, 30 pip, kan? Dan kalau simpan sepanjang minggu, mungkin kita mencari dalam 50 ke 100 pip, macam tu. Jadi memang kita akan cuba mencari pair manakah yang memang laju, yang memang mampu untuk nak membuat pergerakan kuat, yang satu hari mampu melebihi 50 atau 100 pip. Dan pair GU, tuan-tuan, dan pair GJ adalah pair yang menjadi idaman retail trader. Okey, jadi idaman. Baik. Terutama scalpers lah yang memang kata masuk petang, malam nak TP. Masuk malam sebelum tidur nak TP. Okay. So untuk tuan-tuan, sebab saya tengok yang paling besar ni adalah GBP sebanyak 153 vote, 38% daripada 401 vote. Okey, saya pergi kepada pair GU dan JJ. Selepas tu kita akan jawab soalan apa yang diberikan, apa yang ditanyakan oleh kita punya penonton di luar sana. Baik, cantik. Okey. Alright, so saya pergi kepada JJ dulu lepas tu, JJ. Okey, kita pergi pada JJ dan okey, buka-buka dah JJ. Alright. Okey. Tuan-tuan, saya bila buka lepas tu, saya tengok sebelah kiri saya daily, tengah saya 4 jam, H1 saya nampak, dan secara kasarnya saya dah tahu apa nak buat besok. Okey, kenapa tuan-tuan? Tuan-tuan perlu ada satu kemahiran yang mana tuan-tuan buka saja, contohnya macam sekarang ni, tuan-tuan dah dapat idea. Ni syarat tuan-tuan perlu ada entry, buka saja. Okey, apa benda ni yang nampak okay, nampak baik. Apa aku nak buat besok. Dah nampak nak buat apa besok. Okey. Dan besok boleh mulakan sell sebenarnya. Okey, tapi untuk tu saya nak bagi gambaran besar lepas tu. Kita kena ada bird eye view. Sebab tuan-tuan, biasanya kalau saya bagi analisa lepas tu, duduk seorang-seorang ni, dia tak syok saya bagi pendek-pendek, tapi bila kita bertiga, dia datang satu macam semangat. Saya akan bercerita. Saya nak bercerita tuan-tuan sebab saya nak tuan-tuan faham daripada time frame paling besar. Tuan-tuan akan tengok paling besar, macam burung bird eye view, macam burung helang.
Dia sebelum dia nak tangkap dia punya mangsa, mungkin anak ayam ke so, dia akan scan dulu kawasan mungkin 100 meter radius. Lepas tu dia nampak, baru dia turun baru dia tangkap mangsa dia. Jadi kita nampak apa sedang berlaku sekarang. Okey tuan-tuan, kita ada 3 kotak di sini. Jadi apa yang saya nak tunjukkan dulu untuk DJJ, sebelah kiri ni lepas tu saya letakkan monthly yang paling besar sekali. Yang tengah ni saya letakkan weekly. Dan di kanan sekali tuan-tuan saya letakkan daily. Okey. Sekarang kita nampak ada 3 time frame. Yang mana tuan-tuan, apa kita lihat di monthly, bahawa candle di monthly dia adalah rapat atau berada lebih kepada zon-zon re-entry buy monthly. Okey. Saya bukan suruh buy. Saya nak tuan-tuan nampak dulu, apa kau tengah buat? Kat mana candle kau berada sebenarnya? Apa trend dia? Okey, trend untuk monthly, trend tuan-tuan trend untuk monthly masih lagi downtrend. Lepas tu nampak sini ada satu candle, saya besarkan. Okey. Contohnya candle biru yang sedang ni, yang tengah bergerak ni. Candle ni lepas tu ada candle monthly. Candle ni tuan-tuan hanya akan vary setelah 1 bulan berlalu. Jadi candle ini lepas tu, candle ni masih belum selesai. Jadi candle ni tidak boleh digunakan lagi. Candle yang ni, yang biru sebelah ni, yang saya tandakan, saya besarkan lagi ni. Okey, yang ni yang ni tengah ni kan. Ini adalah candle bulan lepas. Yang mana candle ni tuan-tuan paling tinggi ni mencecah, pasal nampak dia ada touch satu garisan, satu macam ada echo atau dia panggil shadow menyentuh zon di antara merah biru di atas ni. Baik. Merah biru tu, lepas tu dekat atas di antara garisan merah dan biru tu, itulah kawasan-kawasan terbaik untuk sell. Kawasan yang terbaik untuk sell. Baik. Memang tu tempat dia. Tu dipanggil re-entry sell istilah dia. So situ tempat dia. Jadi bila candle berada di kawasan situ, memang tempat dia untuk sell. Dan jarak dia setelah dia jatuh tuan-tuan daripada summit ni sampai ke bawah ni lebih kurang dalam 500 pip jarak dia. Kita nampak candle kecil tapi ni candle monthly. Okey, itu dia punya perjalanan yang mana daripada 5-10 high ke 5-10 low. Saya nak tuan-tuan faham di mana kalau apabila candle berada di kawasan 5-10 high ni, yang terbaik adalah kita mencari sell. Trend besar. Tengok trend besar. Okey. Right. So yang kita nampak sekarang tuan-tuan, sekarang kalau untuk bulan ni kita nampak bacaan-bacaan di sini adalah bacaan re-entry buy di monthly. Dan kita baru sahaja minggu-minggu terawal. Dalam minggu-minggu terawal. Jadi kalau kita gunakan monthly, tuan-tuan, kalau kita entry berdasarkan monthly, kita perlu ada kekuatan untuk bertahan. Cuma yang saya beritahu adalah bila kita nampak betul-betul macam ni, dan apabila ada candle-candle di monthly yang berada di antara garisan merah biru ni, masuk ke kotak ni, itu memang cantik, tip-top untuk kita buy. Sekarang garisan ataupun harga pasu berada pada nilai 135.113. Okey, dekat situ. Yang mana dia berada, jarak dia sini adalah 132. Okey, saya ambil anggaran jarak dia pasu adalah sekitar dalam 200 pip lebih lah daripada tempat yang terbaik untuk kita buy. Jadi sekarang ni kalau kita nak buy nak sell, dia tak cantik sebab tengah-tengah kalau kita gunakan monthly. Alright, tu zone dia. Jadi saya kecilkan time frame daripada monthly. Tuan-tuan, monthly kita pergi mana? Kita pergi ke weekly. Zoomkan. Besar kita dah nampak daripada monthly kita dah nampak dekat monthly tempat terbaik buy tak ada. Okey. Tempat terbaik saya dah lepas So bila tak ada, kita kecil, kita zoom kecil kan, kita pergi kepada weekly. Tuan-tuan, apa yang kita nampak di weekly? Okey, saya besarkan. Tuan-tuan, apa yang sedang kita nampak, saya nampak, Pak Su nampak, Boboy nampak, dan tuan-tuan luar sana semua nampak adalah candle tuan-tuan. Candle di weekly ni dia sedang menyentuh garisan biru. Dia zone apa tau? Ni dipanggil zone re-entry sell. Maksud zone re-entry sell adalah ini adalah kawasan Pak Su yang tertinggi untuk minggu ni. Jadi macam saya tuan-tuan, untuk minggu ni. Macam saya tuan-tuan, saya trader mingguan. Yang mana saya mencari di manakah tempat terbaik untuk saya nak entry untuk minggu ni. Dan apa yang sedang berlaku sekarang adalah tuan-tuan,
pada sekitar 135 ni untuk DJ 127, ini adalah tempat-tempat yang terbaik untuk kita nak meletakkan sel. Dan kalau semalam sesiapa yang mengikuti rancangan Pak Su bersama Dr. Nonim semalam, dia beritahu ini tempat sel untuk DJ. Kalau siapa perasan semalam, betul, daripada bacaan Elite Wave. Jadi tuan-tuan, bacaan Elite Wave dengan bacaan BMA sama. Jadi kalau kita mahir menggunakan BMA dan mahir menggunakan Elite Wave, kita nampak tempat yang samalah kena entry. Sebab saya follow, saya tengok setup. Okey. Dan bila saya menggunakan weekly tuan-tuan, saya nampak okey, zone tu dah ada. Cuma tuan-tuan, bila kita menggunakan weekly, kita cuma nampak garisan tu mungkin dia tak berapa jelas. Dia nampak jauh. Berbalam-balam jauh. Balam-balam Jadi tuan-tuan, bila kita nak nampak dengan lebih dekat, kita kena guna kanta pembesar. Kita zoom lagi. Jadi tuan-tuan, bila kita zoom, kita pergi ke daily. Nampak tak? Saya bergerak daripada monthly ke weekly dan turun ke daily. Tuan-tuan, di daily makin jelas. Okey, katakan saya letak ke sini. Tuan-tuan buat ni untuk lebih mudah. Okey. Alright. Lepas tu boleh nampak garisan hitam ni. Dia dah menguncup kan? Ya, betul. Menguncup. Okey, daripada atas. Yang bawah ni pun dah menguncup. Dan paras garisan hitam ni adalah lagi tinggi daripada di sini yang saya tandakan. Ya. Jadi tuan-tuan, bermaksud apa? Bermaksud pergerakan besar dijangka akan berlaku. Buat masa sekarang market sedang sideways. Okey, dalam bacaan minggu ni tuan-tuan, bila kita pergi ke daily, garisan hitam ni waktu yang saya gerakkan ni ini adalah tempat yang tertinggi untuk minggu ni. Tertinggi. Jadi zone dia bermula tuan-tuan daripada mana? Saya besarkan lagi. Tuan-tuan nampak daripada garisan hitam tengah ni, waktu membawa sampai ke garisan hitam atas ni. Ini adalah zon-zon yang terbaik untuk kita nak mencari sell pada minggu ini. Peluang sell. Ni saya tunjukkan zon. Okey, saya bagi contoh sebelum ni. Pak Su nampak ada candle. Nampak tak candle yang berderet merah biru ni? Baik. Berada di bawah garisan hitam tengah ni kan? Ya. Di bawah ni. Ini semua tempat-tempat untuk nak buy. Di bawah garisan hitam tengah tu atau mid BB, ini adalah tempat-tempat terbaik untuk buy. Manakala bila ada candle-candle di atas garisan hitam tengah atau mid BB sehingga ke top BB, zone yang terbaik adalah untuk sell. Jadi daripada atas saya nampak monthly, saya kecilkan kepada weekly, saya pergi kepada daily, okey, saya nampak dalam makin jelas. Jadi bagi sesiapa yang belum ada entry, okey, so kita nampak okey, ni daily. Jadi bila kita tuan-tuan, kita ni scalpers, bila kita nampak daily, okey, zone tu dah clear dah. Ini cantik untuk kita nak sell. Kenapa? Sebab garisan top BB di daily adalah kawasan-kawasan resistant di weekly. Itu cantik dia. Resistant di weekly. Yes. Itu maksud garisan top BB di daily. Dan garisan low BB di daily adalah kawasan support di weekly. Dalam bahasa mudah Pak Su, garisan hitam bawah ni atau low BB ni adalah kawasan terendah untuk minggu ni, dan garisan hitam di atas ni tuan-tuan atau top BB ada kawasan tertinggi minggu ni. Jadi kalau kita berada di kawasan tertinggi, nak buy ke nak sell? Nak sell lah. Mesti sell. Jadi kita dah nampak okey, ini dia tengah buat, tak apalah dia naik, tak ada masalah. Dia memang mencari tempat tu tuan-tuan, dia memang mencari benda tu. Okey, jadi bila kita dah nampak alright, ini tempat-tempat yang tertinggi, jadi dah tentu kita cuba mencari peluang sell. Saya menceritakan bagaimana BB kita gunakan. Semalam Dr. Nonim cerita bagaimana untuk mendapatkan sell dari kacamata Elite Wave. Baik. Benda tu sama, waktu tempat tu sama juga. Kita tuju tempat yang sama aja. Tak beza maksud kita punya tempat nak masuk tu. Jadi sekarang tuan-tuan,
saya masih kekalkan 3 time frame, tapi di sebelah kiri saya letakkan daily, di tengah saya letakkan 4 jam, dan di kanan sekali saya letakkan H1. Okey? Baik. Nampak Alright. So sekarang saya akan kongsikan penceritaan yang sedang berlaku sekarang. Jadi apa kita nak buat? Alright, kita dah tahu bahawa perjalanan untuk minggu ni tempat tertinggi adalah kawasan Top BB. Okey? Sebab inilah kawasan-kawasan kalau kita buka di weekly adalah kawasan re-entry sell di weekly. Yang ni tuan-tuan ni tempat dia re-entry sell. Tempat tertinggi di weekly. Jadi pergi daily nampak lebih jelas. Okey. Itu satu. Kemudian bila kita pergi pada 4 jam Pak Su, kita nampak candle ni Pak Su pukul 5 petang tadi. Ni ada candle momentum buy. Candle momentum buy. Okey tuan-tuan, momentum buy di H4 dia akan memvalikan perjalanan daripada kawasan terendah di weekly ke tertinggi di weekly. Atau dengan kata mudah, momentum buy di 4 jam ia akan memvalikan re-entry buy di weekly hingga ke 5-10 high di weekly. Itu ulang lagi, momentum buy di time frame H4 akan validkan setup re-entry buy di weekly. Jadi 4 jam dia kawan baik dengan weekly. Tu cerita dia. Okey. Jadi kalau kita lihat tuan-tuan, sebelum ni dah pun ada bacaan momentum buy, ada re-entry buy. Tuan-tuan dia naik sini. Ketika di sini kita nampak bentuk-bentuk seperti market hilang volume sell. Betul. Tapi kena ingat tuan-tuan, market hilang volume sell ni dia tidak valid selagi tidak ada bacaan momentum sell. Jadi momentum yang mengatakan confirm. Itu sebab tuan-tuan, soalan tadi ada yang bertanya, kalau saya entry dengan market hilang volume, memang sebab tuan-tuan, bila siapa-siapa kejar MHV atau market hilang volume, dia cuba mencari pucuk. Dia kena ingat, pucuk tidak selalunya gembira. Pucuk tidak selalunya kita nampak tu pucuk macam ni kita nampak semalam atau minggu lepas. Ni mungkin pucuk. Tapi tuan-tuan, bila muncul bacaan momentum buy di 4 jam, dia tak jadi pucuk dah. Itu sebab sesiapa yang cuba menggunakan MHV atau istilah yang popular pucuk tuan-tuan, dia kena tahu risiko dia. Memang betul bila profit ini macam, tapi bila dia flop macam ni, dia dah risau. Itu sebab tuan-tuan, saya katakan setiap kali bila kita nak entry, kita kena bersiap siaga bagaimana kalau sebaliknya. Itu yang saya kata dalam pantun saya tadi. Ketika membiru memang kita seronok tak terkata. Sangat. Tetapi jika sebaliknya, dia membisu terkesima. Jadi benda ni tuan-tuan kena ready. Itu sebab saya buka pandangan tuan-tuan untuk pandang besar dulu. Baik. Sebab bila kita tahu pada minggu ni inilah kawasan-kawasan yang tertinggi, selagi tidak ada bacaan momentum sell di H4 atau 4 jam tuan-tuan, maka kenaikan mencari top BB di daily masih lagi boleh berlaku seperti sekarang ni. Benda ni nak kena tahu. That's why bila kita entry, yang terbaik tuan-tuan, bila kita entry saja di area mana-mana di antara top BB dan mid BB. Contoh tuan-tuan, katakanlah entry dekat kawasan yang saya tandakan. Contohlah masuk sell, pump dah floating 50 pip. Jadi apa tuan-tuan nak kena buat? Sebenarnya sebelum masuk, tuan-tuan dah kena kira. Bukan main tekan ni, orang kata sell, okey kita sell. Dengar orang kata sell, kita kata sell, pump kita tekan. Tekan pula volume. Kau terduduk. Bila kita masuk tuan-tuan, katakanlah saya ambil nombor mudah lah, 134 saya ambil nombor mudah 13480. Okey. Katakanlah tuan-tuan masuk dekat 13480. Okey. Sekarang tuan-tuan telah pun floating sekitar 40 ke 50 pip. Jadi bila tuan-tuan masuk pada nilai tersebut, tuan-tuan dah kena ready. Kena ready apa? Kena tahu berapa banyak kita sanggup floating. Jarak floating adalah daripada harga yang kita letakkan, sell yang kita letakkan, contohnya 134,580 hinggalah ke garisan ketika tu top BB. Tu jarak sekurang-kurangnya. Jadi 13480 ke 13613, ambil 10 lah. Ambil 10 bermaksud tuan-tuan 134 banyak ni, berapa? 120 pip. Jadi tuan-tuan nak kena ready. Kalau masuk di situ, sanggup tak aku bertahan jika naik sebanyak 120 pip?
Tuan-tuan, kalau modal $100 letak 0.1, jawabnya dah MC lah. Itu sebab tuan-tuan, sangat penting. Kalau tuan-tuan ada $100, hanya letak 0.01. Kalau floating 100 pip, tuan-tuan hanya floating $10. Kalau floating 120 pip, cuma $12. Bermaksud tuan-tuan float cuma 12%. Tuan-tuan tak boleh MC. Tapi dengan $100 letak 0.1, MC lah jawabnya. 0.1 kasar sangat tu. Jadi tu sebab tuan-tuan, ada orang yang entry, dia profit. Sebab apa? Dia boleh bertahan sebab dia menjaga money management, dia menjaga kekuatan, dia tahu, dia kira. Tetapi ada orang yang tidak. Jadi di situlah kemahiran setiap trader. Memang nak untung besar, semua orang nak untung besar. Siapa tak nak untung? Tapi bila kena macam ni, alamak, dia dah risau. Kena pula Pak dia kata bang ada baca momentum buy lah di 4 jam dah. Sepatutnya dia dah ready dah. Dia dah tahu dah boleh berlaku momentum buy. Kenapa? Sebab dia masih lagi zone re-entry sell di weekly dan market hilang volume sell di daily. Dan belum lagi ada sebarang bacaan momentum sell. Ni tuan-tuan, di 4 jam. Tidak muncul lagi sebarang bacaan momentum sell di 4 jam. Bermaksud belum lagi ada confirmation yang mengatakan re-entry sell di weekly, MHV sell di daily dah valid. Belum. Cuma zone dia beritahu. Jadi tuan-tuan kena mampu untuk bertahan. Itu bagi siapa yang dah entry lah. Bagi sesiapa yang belum entry, okay fine. Antara tempat-tempat yang terbaik dah tentunya sekitar 13613 atau 13610 lah saya ambil kawasan ni. Ni tempat-tempat untuk kita nak mencari entry terbaik. Ni tempat-tempat tertinggi. Ni zone ni, tempat-tempat tertinggi. Dan kalau kita nak baca perjalanan yang sedang berlaku sekarang tuan-tuan, DH1, ni untuk hari ni, DH1 sebenarnya telah pun muncul bacaan ataupun signal momentum buy. Bila berlaku momentum buy DH1 tuan-tuan, bermaksud kenaikan ini mampu untuk bertahan validation dia sehingga besok. Sehingga besok. Baik. Dia adalah mewakili perjalanan 20 candle. Daripada candle pertama ni tuan-tuan. Maksudnya adalah daripada candle pertama ni untuk dimatikan dengan candle seterusnya, maksudnya adalah momentum buy hanya akan terbatal dengan momentum sell. Jadi daripada perjalanan momentum buy candle yang pertama kepada momentum sell candle yang pertama ni tuan-tuan, kita jangkakan minimum 20 candle. Kenapa 20 candle? Sebab kita menggunakan garisan BB. Garisan BB, nampak tuan-tuan, dalam bracket 20. Jadi garisan BB menggunakan perjalanan 20 candle. Jadi kalau kita kira palsu, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sekarang baru 5. Candle yang ke-6. Yep. Jadi tuan-tuan, siapa nak sell, tidur dululah, besok berfikir. Jadi kita ada berbaki 14 jam lagi. Lama tu nak tunggu. Bukan bermaksud kena tunggu 14 jam, tidak. 14 jam menggambarkan bahawa dia lama lagi. Maknanya besok lah kita entry. Jadi apa yang terbaik tuan-tuan, besok kita tunggu candle jadi selesai bentuk macam mana. Jadi apa yang saya nak beritahu adalah mungkin ada yang nak belajar bagaimana kita nak tahu tanda-tanda nak habis. Tuan-tuan tengok garisan low BB. Pak Su nampak low BB di bawah ni? Tuan-tuan, bagi sesiapa yang menggunakan handphone, selalunya dia tak nampak atau dia tak fokus garisan low BB. Selalunya yang saya jumpa lah. Sebab tuan-tuan, kat phone tekan kadang-kadang kan, ialah alamat long phone kecil kan, dia punya paparan. Tapi kalau ada kat laptop, dia besar. Kalau saya buka lepas tu nampak. Nampak clear ni low BB. Nampak tuan-tuan. Jadi untuk kita nak nampak atau kita nak pastikan kenaikan ni dah lemah, tanda ni tuan-tuan, satu, ada candle di H1 ni mula tutup di dalam BB, itu tandanya kenaikan lemah. Bagi sesiapa yang ada buy sekarang, apabila ada candle yang pertama tutup di dalam BB, itu tandanya lemah. Dan kalau ada candle pula yang buka dan tutup dalam BB, memang confirm lemah. Bila lemah tuan-tuan, lemah itulah yang kita namakan market hilang volume sell di H1. Jadi itu tanda-tandanya dia dah lemah untuk naik. Dia mungkin naik sikit, naik, tapi kekuatan tu dah tak macam ni sebelum ni. Lepas tu berderet 6 jam ni kau sebatang dia pergi. Satu batang terus sampai 80 pip dia punya pergi. So tuan-tuan, bila candle mula tutup di dalam BB, sebab bagi yang guna BBMA, dia katakan dia tak gunakan Fibo,
cara baca dia, bila ada candle di H1 mula tutup di dalam BB, tuan-tuan tipi je. Tuan-tuan dah tahu dah, dia akan berakhir di mana? Di kawasan-kawasan yang tertinggi di daily. Dan kalau kita baca untuk mingguan, sebab daily untuk satu hari saja. Jadi kalau kita baca untuk minggu ni, sepanjang minggu kita tengok, kita fokus pada garisan top BB, sebab inilah kawasan-kawasan yang tertinggi untuk minggu ni. Jadi saya menunggu besok tuan-tuan untuk candle-candle di H1 tutup di dalam BB, dan low BB ni lepas tu untuk dia menguncup ke atas. Dan dalam masa yang sama di 4 jam juga saya menunggu untuk low BB menguncup ke atas, dan candle-candle di 4 jam mula tutup di dalam BB. Dan pada ketika tuan-tuan lihat pula besok garisan ni lepas tu yang hitam top BB ni, apabila lengkap satu candle, dia akan turun sikit ke bawah. Dia tak pegun atau statik. Naik satu candle, dia turun sikit. Dia akhirnya dia akan bertemu sampai atau dia rapat. Itu jaga dia. Itu tanda-tanda bila macam tuan-tuan, di antara top dengan mid memang tempat-tempat untuk mendapatkan sell. Bukan sekarang, kita tunggu besok. Itu bos saya cerita macam ni. Kalau dalam kelas saya cerita lagi panjang. Jadi itu baru JJ. Tuan-tuan, bila nampak JJ macam ni sebenarnya, bila siapa-siapa yang ada ilmu pair correlation, dia nampak JJ macam ni, mata dia, alamak, JJ macam ni, dia akan pergi kepada semua pair DPY. Dia dah tahu dah apa nak buat. Dan pastinya akan ada di antara 6 atau 7 pair JPY ni yang dah bergerak untuk buat jatuhan. Dia dah tahu dah mana nak ambil. Benda-benda ni yang bila dalam kelas saya cerita, kemudian masuk dalam punya support group, saya cerita lagi, dalam dia akan alert. Dia, okey, benda ni nak kena tengok. Kadang-kadang amalan lepas tu, bila seorang-seorang kita mudah alpa. Dalam group kata, kau nampak tak ni? Ni candidate dia siap ni. Saya biasa bagi video ataupun saya buat voice message, voice note. Dia kata, kau nampak tak? Hari ni daily dah naik dan tidak touch garisan top BB, bermaksud ni buat MHB sell di daily. Fokus untuk bacaan momentum. Jadi masing-masing alert lah benda tu. Saya biasa memekak lah dalam saya bising kan. Orang alert. Okey, tu GG tuan-tuan. Jadi bila GG macam ini, secara tak langsung GU kawan dia satu lagi pun lebih kurang macam ni. Sebab ini impact GBP. Walaupun petang tadi lepas tu tak ada news tentang GBP, tapi dia bergerak juga. Itu sebab jangan terlalu bergantung pada jadual berkala. Mungkin tuan-tuan ada tempat lain nak dapatkan news, sharekan dengan kawan-kawan. Saya tuan-tuan, saya sebenarnya saya bukan diversingkan news, saya tengok candle. Ada tak baca momentum ataupun zone apa tengah berlaku sekarang, dan saya masuk dan saya banyak bertahan lah. Saya memang set, saya tidak mencari pucuk, saya mencari zone-zone saja. Zone tu betul tidak, itu je. Sebab bila selalu mencari pucuk tuan-tuan, dia satu peringkat boleh jadi macam kecewa. Betul. Kita mengejar. Yang kita cari tak kesampaian. Jadi saya zoom saya cari zone besar. Okey, apa nak buat, dan berapa pip saya boleh bertahan. Okey, masuk, tu duduk diam lah, relax. Sebab saya mengejar biasanya 1 minggu punya perjalanan. Okey, tadi JJ batu pergi pada GU bazu. Bentuk kan lebih kurang sama. Kan, bentuk lebih kurang sama tuan-tuan. Okey, so saya pergi di sini. Okey, ni GU. Kalau saya tengok di monthly, okey, sebenarnya bentuk dia hampir sama lah dengan JJ tadi. Okey, di weekly, first sebab apa tuan-tuan, minggu ni kita mencari kawasan yang terbaik untuk weekly. Dan kalau kita rujuk kepada di weekly tuan-tuan, kita nampak lepas tu candle yang sekarang ni, nampak tak, dia dah hampir menyentuh garisan 5-10 high di weekly. Ini bermaksud dia dah mula mencari kawasan-kawasan puncak untuk bacaan sepanjang minggu. Bermaksud lepas tu dia bermula daripada yang bawah ni, nampak tak biru merah bawah ni? Sekarang nampak tak biru merah ke atas ni? Bermaksud ni kawasan buy, ni kawasan sell untuk mingguan. So dah nampak Pak Zu, tuan-tuan dah nampak tak? GU weekly dah kawasan-kawasan tertinggi weekly. Jadi tuan-tuan fokus untuk mencari sell minggu ni. So bagi siapa yang belum ada entry, relax lah. So itu weekly. Dan bila saya kecilkan kepada daily, pada daily, kita akan nampak bentuk macam arah kukuh buy. Nampak tuan-tuan? Memang biasa bentuk macam ni. Tuan-tuan nampak arah kukuh buy, tuan-tuan pergi
Jangan terus percaya arah kukuh bay. Nanti pun dah tertipu macam saya dulu, tak tahu. Memang saya ingat dia nak terbang tinggi lagi. Sebab arah kukuh bay saya tunggu re-entry buy. Tapi bila nampak arah kukuh buy di daily, terus buka. Tips dia, nampak arah kukuh di daily, contoh buka candle weekly, tuan-tuan akan nampak re-entry sell. Maka yang kita nampak arah kukuh buy ni adalah market hilang volume atau pasu candle terlajak. Benilah candle sekarang ni. Di daily. Dan kalau buka di 4 jam, tuan-tuan nampak momentum. Dan nak baca untuk nak tunggu, katakan untuk besok kan, kita buka pada H1, kita tengok okey, terpacak kau. Okey, tengok tuan-tuan, low BB masih lagi kembang. Cantik punya kembang. Dan candle masih lagi berada di luar BB. Sepanjang ni tuan-tuan 1, 2, 3, 4, 5 jam ni tuan-tuan, candle masih berada di luar top BB, bermaksud masih zone momentum buy di H1. Jadi siapa-siapa nak sell, biarkan dululah, tunggu besok lah. Tunggu candle daily selesai, tengok apa dia buat, dan zone-zone terbaik tuan-tuan, dan tentunya daripada mid hingga ke top BB. Ni zone dia lah. Kadang-kadang ada candle touch sampai top, kadang-kadang tak sampai. Jadi kita kena lebih prihatin, lebih peka bentuk-bentuk macam ni. Okay, itu untuk GU Sabar dan GJ. Bagi yang dah pun ada entry buy GU GJ, okay tuan-tuan, saya cadangan saya adalah kalau nak TP, tuan-tuan lihat candle di H1. Jikalau ada candle dah mula tutup di dalam BB, maksudnya candle tu dah lemah, tuan-tuan dah boleh untuk nak TP. Tapi mana kena menunggulah candle tersebut. Ni sekarang masih naik lagi. Okey. Wah, 2 pair tu pun dah lama. Okey, Basu boleh jawab soalan. Saya rasa buat Kanim Ismail ni selesai pertanyaan beliau tadi. MHB tu MHB tu cikgu dah terangkan di GJ. Dan sekarang ini lebih kepada untuk melihat pair. Lebih untuk melihat pair. Dan daripada Hemarash satu-satu cikgu. Sebab petang cikgu dan juga DJ lepas tu nak tanya pasal pair yang bersangkutan dengan JPY. Okey, bila lihat JPY sudah ada momentum buy di H4 dan H1, tapi pair yang di hadapan JPY yang lain momentum sell. H1 dia sell. Minta pandangan cikgu. Okey, dia daripada Semesta Group. Okey. Kita lihat. Lepas tu sekarang kita nampak di sini adalah ada 6 pair. Tuan-tuan, ini adalah profil untuk 6 pair. Yang mana di sebelah top left adalah AUD, bawahnya NZD, tengah atas Canada, bawahnya Euro, kanan atas GJ yang tengah terbang sekarang ni, dan kanan bawah adalah CMJPY. UJ saya tak ada kat sini. Sebab tuan-tuan kenapa? UJ adalah dua currency yang dua-dua dominan. Kadang-kadang dia meletup pergi USD, kadang-kadang dia meletup pergi JPY. So saya ketepikan dulu benda tu. Yang ni selalunya antara 6 ni, yang saya fokus 6 ni tuan-tuan, semua kecuali CMJPY. Tu saya nak tengok bentuk-bentuk. Alright, kalau Pak Su kita tengok sini, kalau kita perhatikan betul-betul daripada ni tuan-tuan, kalau pergi pada 4 jam, sebab kesemua ni tuan-tuan, kita nampak ada tengah naik, ada tengah jatuh. Okay. Currency tuan-tuan, Pak Su, dia bergerak berdasarkan kepada waktu bank dibuka. Bursa Malaysia aktif ketika bursa dibuka. Okey, bursa Malaysia dibuka bukan 24 jam. Dia ada waktu dia. Dia panggil office hour lah. Waktu bank dibuka adalah 24 jam untuk 5 hari satu dunia. Yang mana sebelah pagi dia akan buka daripada Australia, New Zealand, Jepun, dan petang buka London, Euro, dan malam USD, Canada. Jadi kalau kita lihat ni tuan-tuan, malam sekarang ni yang menggerakkan benda-benda ni yang laju ni adalah biasanya Canada dan USD. Itu kena faham. Tu kena tahu. Jadi kalau kita lihat antara ke-6 ni tuan-tuan, yang kita nampak hanya satu pair JPY yang nampaknya mula menghampiri garisan low BB dan juga MA50, dan MA50 dah pun bertemu dengan low BB. Benda ni tuan-tuan nampak ni. Cat JPY. Yang lain, kalau siapa tengok di AJ, walaupun ada news yang tadi, MA dengan low belum bersentuh. Okey. Yang ni dah pun bersentuh, tetapi candle masih lagi di atas garisan BB. Tak ada nampak nak jatuh. EJ pula, EMA jauh daripada low BB.
Jauh. Dan sekarang DJ H4 masih lagi ada bacaan momentum buy. Manakala Chief JPY, CHF, EMA masih lagi di dalam BB. Jadi daripada 66 tuan-tuan, hanya satu CAT JPY yang telah pun bersentuh candle, bersentuh EMA 50 dan juga low BB. Ini saya namakan sebagai signal awal. Kita tahu yang semua pair ni sebenarnya tuan-tuan di JPY ni adalah bacaan weekly, adalah bacaan weekly sebenarnya kawasan-kawasan re-entry sell. Bila kita buka di daily adalah kawasan MHV sell. Kalau kita tengok bentuk dia hampir sama. Lebih kurang. Hampir sama. Tengok di daily. Hampir sama kan? Bentuk dia DJ. Hampir sama. Nampak? Di chef ni. Ni tidak. So bentuk dia palsu daripada yang ni AJ, NJ, CAT JPY, Euro JPY dan GJ. 5 ni bentuk dia sama kan? Dia punya BB dia dah menguncup. Tuan-tuan, bila dah menguncup, sebenarnya kita menunggu bacaan momentum. Sebab time frame besar ni tuan-tuan, ni semua ni adalah monthly re-entry sell. Jadi kita nampak untuk membentuk bacaan-bacaan monthly ni, dia mengambil masa. Okey, disebabkan kita dah nampak CAT JPY tu di 4 jam ada sentuhan. Yang lain belum. Mana ini kita boleh katakan sebagai tanda awal untuk nak memvalidkan bacaan MHV sell di daily dan weekly re-entry sell. Sebab yang akan validkan re-entry sell di weekly adalah momentum sell di 4 jam. Okey, jadi bila dah nampak, tu sebab maksud dan tuan-tuan semua, saya suka buat macam ni. Saya nampak okey, mana tanda awal dah ada. Yang lain tu dia akan follow, lepas tu kadang ambil masa 24 jam, kadang masa 2 hari, 3 hari. Okey. Tapi dia akan follow. Cuma kita tak tahu dalam waktu tu siapa pergi dulu, kita tak tahu. Jadi kita kena perhati serentak lah. Jadi bila perhati serentak tuan-tuan, kita nampak CAT JPY dah buat kerja dia. Okey, jadi saya terus buka pada CAT JPY. Apa sebenarnya yang tengah ada kat sini? Dan saya buka CAT JPY. Okey, kalau saya rujuk kat sini, saya tukar ni untuk memudahkan. Alright. Di sebelah kiri lepas tu, kita sekali ada weekly. Yang mana candle kita nampak berada di zone re-entry sell. Okey. Dan di tengah ni saya jadikan sebagai daily. Lepas tu nampak tak saya besarkan? Nampak tak candle ni? Dia nampak macam arah kokoh buy. Ni saya suka. Nampak macam arah kokoh buy ni saya suka. Saya tahu ni MHV. Dan lepas tu candle ni berada di antara garisan top BB dan juga mid BB. Baik. Dia dah bagi tahu dah. Aku kawasan MHV ni, dan untuk minggu ni candle ni merah ni, ada seller tapi belum selesai. Okey, jadi ini zone market hilang volume sell. Weekly re-entry sell, daily ada MHV sell. Dan bila kita pergi kepada 4 jam, okey, tuan-tuan nampak. Lepas tu nampak tak? Tuan-tuan masa pun nampak low BB ni dah menguncup. Dia menguncup. Ya. Okey. Dan top BB juga menguncup. Nampak tak? Ketinggian garisan hitam atas ni dia rendah. Yang bawah ni naik. Dia dah macam mengecil. Tuan-tuan, sebelum ada momentum adalah pergerakan yang kuat dia nak pergi, BB dia akan menguncup. Tu dia beritahu nak berlaku sesuatu. Yang lain belum bertemu lagi. Jadi dia masih bergerak tapi dia lemah lah. Bermaksud sekarang Canada JPY dia buat kerja dulu. Dia beritahu hanya Canada JPY saja dah buat bentuk macam ni. Bermaksud Canada berbanding JPY dah mula kuat. Dan bukan dah mula kuat, dah mula ada tanda-tanda nak kuat. Sebab apa? Sebab low BB dah mula menguncup. Apa yang kita tunggu pasu besok. Besok hari ni ada 6 candle H4. Hingga sekarang dah ada 4 dah. Dah ada 4, 5. Pukul 1 siap 5. Pukul 6, pukul 5 nanti siap yang ke-6. Jadi 4 candle dah siap. 4 candle dah siap H4 dan kita menunggu besok. Besok ada lagi 6 candle lepas tu. So tuan-tuan, dengan 6 candle 4 jam besok mampu untuk membuat bacaan momentum sell. Jadi besok pasal kita tunggu, jikalau CAT JPY ni tuan-tuan mampu untuk muncul momentum sell, maka kita dah tahu JPY yang lain juga akan follow. Cuma timing saja menentukan. So kita bacalah kawasan-kawasan dia.
kita nak tahu siapa pergi dulu. Dan kali ni jikalau besok tuan-tuan dia 4 jam membuat momentum sell, okey, kita dah tahu JPY kuat. Tu JPY berbanding CAD kuat dulu. Kemudian kita ada 6 pair lagi JPY. Jadi tuan-tuan boleh pilih yang mana berkenan di hati untuk nak sell. Itu cara sebat. Jadi saya monitor di rumah tuan-tuan, saya cadangkan bagi sesiapa yang mampu dapatkan monitor yang besar lah. Saya rasa tuan-tuan boleh tengok movie atau drama ke, yang mana kalau cerita pasal saham ke apa ke, kita nampak monitor yang banyak kan. Jadi saya sendiri dekat rumah saya ada satu TV, saya boleh lihat dia 40 inci, saya letak cat 6 kotak, saya tengok 4 jam. Jelas cikgu. Saya tengok siapa sampai saya dokong baby saya kan, saya tengok siapa yang buat momentum dulu. Tu yang saya tengok. Bila saya nampak siapa buat momentum, saya tak kejar yang dah buat momentum, saya kejar yang belum lagi. Tuan-tuan, yang belum tu akan buat MHB. MHB tu lah zon-zon pucuk sebenarnya. Mana siapa yang bakal kan, yang bakal buat. Sebab yang pergi dia dah pergi dulu. Okey, yang baru nak pergi tu tuan-tuan, dia ada bentuk MHB. Ni satu trik yang saya tunjukkan. Ni saya kongsikan bagaimana nak kenal MHB yang memang HB yang mantap lah. Tip lagi. Biar pergi dulu, tuan-tuan tengok mana. Contohnya CAD JPY dah pergi dulu kan 4 jam. Katakanlah momentum saya dah muncul. Ada 5 pair lagi. Okey. Macam sekarang saya pergi balik pada chart ni JPY. Okey, katakanlah 4 jam buat momentum sell di CAD JPY. Tuan-tuan tengok 4 jam H4 dekat AJ, dekat NJ, dekat GJ, dekat EJ. Lihat kat sini. Siapa yang boleh buat? Tuan-tuan, apa yang saya buat? Saya akan ada satu akaun khas waktu. Satu akaun khas yang mana cara macam ni, bila ada satu pair JPY yang dah confirm momentum sell di 4 jam, bermaksud dia dah validkan perjalanan ataupun setup re-entry sell di weekly, maka saya gunakan akaun tu namanya akaun Hairi saya akan tabur layer. Terus taburan layer saya bermula. Ada satu akaun lah. Satu akaun. So selepas tu bila dah valid, akaun-akaun lain akan follow lah. Tuan-tuan, mula-mula dulu saya tak tahu nak buat macam mana, saya tak ada clue langsung. Dia kata takkan aku nak tunggu macam ni. Kadang takkan nak pegang satu pair saja, tapi bila satu pair tersebut dapat membantu pair yang lain, tu nama dia pair correlation. Dia ada tanda-tanda. Semua tanda-tanda tu lah tanda-tanda signal dan setup dalam BBMA. Wow. Bentuk-bentuk ni yang saya akan perjalanan yang detail dalam kelas. Saya kata, kau tengok ni kelas keluarkan. Okey, lepas ni keluar kau tengok ni. Sebab setiap tu dia ada kait mengait lah. Dia kait mengait. Okey. 8 minit lagi ada soalan ni pasal dia tak ada soalan semua dah okey dah. Cuma UCAT dengan UCAT. Okey, Basu. Bila saya sebut CAD JPY, secara automatik dia terkait dengan UCAT. Bila saya kata saya kata mungkin nak muncul momentum sell di CAD JPY di H4, automatik mungkin nak muncul momentum buy di UCAT H4. Dia memang macam tu. Dia kawan ke dah boleh agak dah apa nak berlaku. Then bila kita nampak tu Basu, then tu sebab saya buka satu profile nama dia Canada. Canada, tuan-tuan, di sini saya ada 4 CAD. Satu CAD CHF, satu CAD JPY, satu ECAD, satu UCAD. Okey, sebenarnya bentuk yang hampir-hampir sama. Okey, saya pangkah atau saya buang CAD CHF, saya buang ECAD. Lepas tu tengok ni depan ni ada 2 kotak. Nampak tak kotak tu? Satu atas, satu bawah, tapi bentuk dia hampir-hampir serupa. Hampir sama. Betul? Kiri tu CAD JPY, kanan tu UCAD. Baik. Okey. Tu memang bentuk dia memang macam tu. Hampir sama kan? Jadi kita dah tahu di CAD JPY tuan-tuan, weekly re-entry sell, daily MHB sell. Jadi yang nak memvalidkan bacaan CAD JPY ni untuk re-entry sell di weekly adalah momentum sell di H4 yang memvalidkan. Tuan-tuan boleh masuk awal, tapi kena ada kekuatan bertahan lah. Jadi saya pergi kepada 4 jam Pak Su, belum lagi ada bacaan momentum sell, tetapi low BB tuan-tuan Pak Su dah bertemu dengan MA50. Jadi tanda-tanda lemah naik tu dah mana BB dah kuncup, beritahu okey dia ada potensi untuk jatuh. Sabar. Then bila CAD JPY ada potensi untuk jatuh, maka kawan dia UCAD ada potensi untuk naik.
Tapi tuan-tuan tengok kat UCAT top baby belum lagi bertemu dengan apa? Dengan EMA 50. Tapi di sini dah bertemu, bermaksud yang leading CAT JPY. Tu dia beritahu. Okey, kalau saya kecilkan lagi lah. Kalau saya kecilkan lagi, ni saya bagi clue. Tugas saya tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan clue. Tuan-tuan kena buat keputusan atas ilmu dan keyakinan dan money management tuan-tuan ada. Saya bagi clue, tuan-tuan gunakan clue tu. Okey, dan kalau saya kecilkan kepada H1, okey, apa saya nampak? Saya nampak pasu setakat ni dah ada bacaan momentum sell, walaupun tak perjelas di CAT JPY H1. Manakala di UCAT H1, tuan-tuan, jelas sesangat dah ada bacaan momentum buy. Dah ada juga Dah. Baik, okay. Dah ada. Jadi besok apa kita tunggu adalah bacaan retracement. Dan besok tuan-tuan, besok akan ada lagi 24 candle di H1. Jadi kalau saya nak menghadap semua 24 candle tuan-tuan, memang saya tak larat lah, mata pun al-maklum. Dia dah masuk 50 ni, mata tak sama macam 30 dulu. Betul. Ni pun dah pakai spek tebal lah ni. So saya mencari tu tuan-tuan, bagi saya banyak pakai 4 jam. Saya tengok mana satu daripada 6 ni ada momentum saya di H4. Saya tuju kat situ. Okey, dah nampak tuan-tuan. Maka saya ambil akaun saya yang pertama, yang terawal, yang Haris punya akaun, saya tabur dulu dekat JPY. Untuk saya tabur dulu, lelek. Tapi MM janganlah semua janganlah main tabur betul. Tabur ikut hati. Itu yang kena beritahu. Kena ingat tu. Dari segi jarak pip, okey, dari segi jarak pip, dari segi volume, dari segi modal. Nak cerita kat sini dah 3-4 minit. Dalam kelas saya akan tulis, okey, ni jarak dia, ini jumlah dia, ini biasa saya buat, ini biasa saya tak buat, ni kalau saya buat ni untuk pair tu, saya buat ni untuk pair ni. Tu saya akan cerita yang pernah saya buat lah. Okey, so tuan-tuan kena ada benda tu. Apa yang saya kongsikan dalam kelas adalah pengalaman saya selama ni, yang bila saya tahu kalau saya masuk, contohnya saya masuk GJ, saya letak 0.01, tapi setiap 5 pip saya tahu saya akan MC. Tapi kalau saya letak 0.01 setiap 20 pip, saya tak MC. Saya tahu je kan? Sebab pengalaman saya. Jadi tuan-tuan datang kelas atas sebab tuan-tuan tak perlu benda tu saya ceritakan apa yang akan berlaku, sebab saya dah buat. Dan saya tahu tuan-tuan tak perlu buat. Atau tuan-tuan kena buat sendiri. Itu yang menarik dia. Jadi saya kongsikan benda-benda yang saya dah cakap. Okey, kalau pair ni, kalau kau orang letak jarak sekian pip ni dengan modal sekian, memang masalah. Itu benda-benda yang saya kongsi kan pengalaman. So itu yang saya nampak tuan-tuan. Itu untuk pair JPY dan untuk perjalanan jauh, sebenarnya bila kita muncul bacaan-bacaan momentum ni tuan-tuan di H4, maka perjalanan ni kuat dah. Perjalanan ni kuat. Dan kembali pada 4 jam pada CAT JPY ni. Okey. Apakah jangkaan pergerakan CAT JPY? Sebab tuan-tuan, sebab dia dah nampak ada tanda-tanda nak jatuh. JPY lain belum lagi, tapi zone tu dia dah ada. Okey, perjalanan lepas tu adalah, sebenarnya bila saya tengok dia lepas tu gambar ni, candle ni, sebenarnya dalam fikiran saya adalah elite wave. Okey. Tapi saya tak mahir menggunakan subwave macam Cikgu Nonim. Bila masuk subwave saya gunakan BBMA. Tapi bila mapping besar, saya menggunakan BBMA. Jadi apa yang saya nampak bentuk ni, bentuk dia nak jatuh dalam wave A, B dan C. Okey. Yang mana di sini saya nampak bentuk A, sebab ingat electrician ni biasanya dia punya kiraan ni memang ada perbezaan. Okey. Ni saya baca ini B. Okey, lepas tu bila ada A, ada B, betul ada apa? C. Ada C, lepas tu dah tahu dah. C dia sampai kat sini. Dan sini tuan-tuan, sebenarnya ada kawasan-kawasan terendah kat sini. Dan jarak C adalah boleh sama dengan jarak A. So kita dah tahu dah. Dan sebenarnya bila B dan kawasan-kawasan pula di antara mid dengan top, inilah kawasan-kawasan insya-Allah yang tertinggi. Dan sebelum ni tuan-tuan, saya jangkakan untuk jatuh membuat bacaan momentum sell. Jadi momentum ni tuan-tuan akan membatalkan bacaan momentum buy. Jadi jika muncul momentum sell, maka entry di sini tuan-tuan saya hold lah. Untuk berapa lama wallahu alam. Ni saya nak cari zone. Jadi jika muncul momentum sell, okey.
Sebab momentum sale tuan-tuan, satu lagi suka BBMA, dia akan ada re-entry sale. Dan re-entry sale tuan-tuan, re-entry sale di daily ketika market rally adalah re-entry yang cantik sebab dia cuma berlaku paling kerap seminggu sekali. Paling kerap tu seminggu sekali Contoh tuan-tuan, tuan-tuan nampak ini bacaan re-entry sale 1. Ni re-entry 1. Ni 1 minggu, ni 1 minggu. Lepas tu dia terus naik sampai ke kawasan monthly. Sebab tuan-tuan, bila tuan nampak momentum sell di daily, maksudnya dia nak jatuh sehingga ke support di monthly. Itulah penutup pada malam ni. Cantik. Sebab saya rasa untuk malam ni soalan yang ditanyakan dengan penerangan yang cikgu bagi tu jelas. Kemudian sebenarnya apa pair pun bila cikgu bagi penerangan, dia boleh kita bawa ke pair-pair yang lain. Betul. Okey, itu satu tip nampak. Tip tu nasihat. Lepas tu tentang akaun perang orang panggil. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, diharapkan anda dapat manfaat daripada perkongsian. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Halalkan segala ilmu. Terima kasih soalan tuan-tuan. Okey, dan esok jangan lupa kita ada XM Malaysia dan juga kita ada cikgu Yun Siti dalam bicara fundamental. Dan jangan lupa pergi ke channel YouTube kami. Anda boleh tengok balik segmen-segmen yang lepas-lepas. Jangan lupa subscribe dan kita tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.